Satu lagi ialah satu kumpulan yang mana mereka menjadikan sejarah itu kadang-kadang tu sejarah biasa, tetapi mereka memasukkan unsur sejarah ni sampai masuk dalam bab akidah, bab rukun, bab keimanan dan kepercayaan, sama seperti salah satu daripada aliran ataupun sekte Syiah. Syiah ni besar, Syiah ni umum, tetapi Syiah mempunyai banyak aliran, kita tahu. Syiah mempunyai banyak cabang, kita tahu. Syiah mempunyai banyak sekte, kita tahu. Tetapi dalam hak banyak-banyak yang popular dan sering diangkat sebagai dominan ialah Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, Syiah Imam 12. 3 serangkai nama sama saja, kumpulan yang sama, yang mana salah satu daripada rukun akidah dan rukun imam mereka kena percaya kepada Imam 12. Kalau kita tak percaya kepada Imam 12, apa jadi? Kufur, kafir. Padahal persoalan tentang Imam 12 ni hanya berlaku dalam sejarah, yang mana mereka memilih untuk mengutamakan dan mengaulakan Sayyidina Ali berbanding dengan 3 sahabat khalifah sebelum ini. Dan ini pernah berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat ni rasa nak pilih pemimpin, nak pilih khalifah yang akan mengemudi dan mengetuai kerajaan selepas ketiadaan Nabi. Dan jumhur sahabat pada zaman dan waktu tersebut memilih dan membai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini jumhur sahabat yang pilih. Tetapi golongan-golongan aliran Syiah ini menganggap yang lebih utama dan aula untuk dijadikan sebagai khalifah dan pemimpin utama selepas kewafatan Nabi ialah Ali. Kalaulah benda ni benar-benar menjadi satu keutamaan dan benar-benar wasiat yang paling penting daripada Rasulullah, maka Ali sememangnya tak akan pernah berdiam diri. Benda ni benda hak, benda ni benda benar. Nabi pesan, kalaulah aku wafat, aku meninggal, aku yang kena jadi pemimpin, aku yang kena jadi khalifah, aku yang kena jadi ketua kamu. Ali patut suarakan sebab ni amanah, sebab ni wasiat Nabi. Tetapi hal ni tidak pernah disuarakan oleh Ali sendiri dalam sejarah. Bahkan sewaktu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Ali banyak membantu dan menolong sahabat tersebut. Begitu juga semasa pemerintahan Sayyidina Umar, Ali tidak pernah untuk membangkitkan kembali isu ini. Bahkan beliau menjadi antara sahabat-sahabat senior yang paling banyak menasihati dalam ruang lingkup pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bahkan pada zaman Osman, beliau dengan anaknya Muhammad Ali Al-Hanafiyah yang menjaga pintu gerbang khalifah, yang menjadi benteng utama daripada kemasukan pemberontak-pemberontak golongan bawah pada zaman Sayyidina Utsman bin Al-Affan. Kalau kita melihat kepada sejarah hijrah Nabi, bukankah sudah cukup jelas sewaktu pembinaan Masjid Quba, sewaktu pembinaan Masjid Nabawi, walaupun pembinaan Masjid Quba tempat dan peranan Sayyidina Ali diganti oleh sahabat Ammar bin Yasir, tetapi jelas bila Rasulullah nak meletakkan batu asas yang pertama pembinaan Masjid Nabawi, Rasulullah ambil bata dan letak batu asas pertama. Dia suruh Abu Bakar ambil bata letak yang kedua, dia suruh Umar letak yang ketiga, dia suruh Osman letak yang keempat, dan suruh Ali letak yang kelima. Lalu Rasulullah bersabda, hum al-khulafa'i min ba'di, mereka adalah khalifah-khalifah selepas ketiadaan aku nanti. Hak mana dulu, hak mana kedian, Rasulullah dah tunjukkan percontohan siapa letak dulu, siapa letak kedian, siapa letak seterusnya. Ini jelas. Tetapi kenapa mereka menganggap tema sebahagian sejarah keceleruan ini lalu dijadikan sebahagian usul keimanan dan akidah? Jika ditanyakan kepada kita sekalipun, kalau mereka tanya kita percaya tak Imam 12, kita percaya. Kita percaya dari sudut mereka pernah ada, mereka pernah lahir, mereka pernah wujud dalam dunia ni.
daripada Sayyidina Ali sampailah yang ke-11 Hasan Askari, kita tak boleh nafi dan tolak keberadaan mereka dalam sejarah. Kita juga mengakui bahawa mereka adalah sebahagian besar ahli-ahli keluarga Nabi yang suci. Mereka adalah ahlil bait Nabi. Mereka adalah sambungan salasilah dan nasab dengan Nabi Muhammad. Kita menghormati, kita menyayangi, kita mengasihi ahli keluarga Nabi sama seperti kaum kerabat Rasulullah yang lain. Tetapi tidaklah sampai menjadikan mereka ini sebahagian daripada perkara keimanan yang patut kita akidahi. Sehingga kalau tidak dikatakan berimannya kepada mereka, menyebabkan kita ni kafir atau kufur. Ini satu hulu kelampauan di dalam akidah.